selamat sejahtera kepada semua pelajar. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sihat dan selamat. Baiklah, kita mulakan pelajaran pada hari ini. Tajuk yang cikgu akan terangkan ialah tajuk 2.6, faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Tajuk ini merupakan subtopik bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, pelajar akan dapat menerangkan 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Melalui pembelajaran pada hari ini, pelajar juga dapat menguraikan kepentingan semangat cinta akan negara. Saya yakin pelajar semua masih ingat maksud nasionalisme. Ingat kan? Okay, cikgu terangkan secara ringkas ya. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga bermaksud pergerakan untuk mencapai kebebasan ekonomi, politik, sosial daripada kuasa asing. Semangat nasionalisme ini wujud hasil daripada keinginan untuk menebus maruah bangsa dan negara, seterusnya membentuk masa depan sesebuah negara dan bangsa. Baiklah, kita teruskan kepada tajuk hari ini. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kemunculan semangat nasionalisme. Antaranya, faktor agama, penulisan kreatif, media cetak, sistem pendidikan, kemunculan golongan intelektual dan pengaruh luar dan serantau. Baiklah, kita tengok faktor yang pertama, iaitu faktor agama. Golongan berpendidikan yang mendapat pendidikan di Mesir memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalisme. Golongan yang berpendidikan di Mesir terpengaruh dengan falsafah perjuangan gerakan Islam. Gerakan Islam ini dipimpin oleh Syahid Jamal al-Din al-Afghani, Sheikh Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Gerakan Islam ini menyuruh umat Islam kembali kepada ajaran yang sebenar. Ajaran yang sebenar maksudnya berasaskan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini juga menentang imperialisme barat di negara-negara Islam. Apabila golongan yang menuntut pendidikan di Mesir kembali ke tanah air, mereka mulakan satu usaha agar masyarakat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Golongan yang berpendidikan di Mesir ini juga dikenali sebagai kaum muda. Baiklah, kita teruskan dengan faktor yang seterusnya, iaitu penulisan kreatif. Penulisan kreatif dapat memperjuangkan nasib rakyat selain dijadikan hiburan. Contohnya melalui penulisan novel, cerpen dan puisi. Golongan nasionalis telah menggambarkan keperitan hidup bangsa yang dijajah dan menggambarkan penderitaan rakyat melalui penulisan mereka. Hal ini menyedarkan masyarakat tentang realiti sebenar kehidupan dijajah dan membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu. Contoh hasil kesusastraan ialah karya Pak Sakoh yang bertajuk Putera Gunung Tahan dan Anak Mat Lela Gila. Karya yang dihasilkan oleh Pak Sakoh menyindir penjajah dan mengingatkan anak bangsa akan kepentingan menikmati kebebasan. Selain karya, novel Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid, cerpen Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai juga turut meningkatkan kesedaran anak bangsa untuk menuntut keadilan dan kebebasan. Baiklah, kita teruskan dengan faktor yang seterusnya, iaitu media cetak. Media cetak seperti akhbar dan majalah memainkan peranan penting dalam menyalurkan pendapat, maklumat dan berita kepada rakyat. Terdapat 3 akhbar yang banyak mempengaruhi gerakan nasionalisme. Pertama, akhbar Jawi Peranakan. Akhbar ini menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan isu bahasa Melayu. Keduanya, akhbar Sekolah Melayu. Akhbar ini digunakan untuk bahan pembacaan di sekolah Melayu. Akhirnya, akhbar Fajar Sarawak. Akhbar ini mengkritik
dasar pemerintahan buruk yang mengabaikan hak dan kepentingan Bumiputera Sarawak. Selain Akbar, majalah seperti Al-Iman, Neraca dan Pengasuh pula memuatkan idea pembaruan. Baiklah, kita teruskan dengan faktor sistem pendidikan. Pendidikan moden Islam iaitu melalui madrasah, contohnya Madrasah Al-Atas di Johor Bahru, Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang, Madrasah Al-Idrisyah di Kuala Kangsar, telah meniupkan semangat gerakan nasionalisme. Manakala Raffles Institutions di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar atau Malay College Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Sultan Idris atau Sultan Idris Training College telah mendedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat untuk melakukan pembaruan. Baiklah, kita teruskan dengan faktor yang seterusnya yang bertajuk kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual ni ada dua, iaitu golongan intelektual lepasan Timur Tengah dan juga lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu. Okey. Golongan intelektual lepasan Timur Tengah contohnya Sheikh Al-Hadi, manakala golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan Melayu Abdul Kadir Adabi, Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Inus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Said dan Ibrahim Haji Yaakob. Okay, golongan ini telah menggunakan Akbar dan Persatuan untuk meningkatkan kesedaran nasionalisme dalam aspek sosioekonomi dan politik. Kita teruskan dengan faktor yang seterusnya, iaitu pengaruh luar dan serantau. Bagi tajuk ini, cikgu telah mengambil maklumat dari buku teks dan cikgu juga telah mendapatkan maklumat dari sumber lain supaya diterangkan dengan lebih jelas. Yang pertama, kebangkitan pan-Islamisme. Gerakan ini adalah untuk mendorong semua dunia Islam bersatu di bawah naungan Empire Uthmaniyah untuk menyekat perluasan kuasa barat. Gerakan Islah di Mesir. Gerakan ini pula menggesa umat Islam melakukan pembaruan yang progresif. Kejayaan Jepun menewaskan Rusia membuka mata penduduk tempatan untuk memperjuangkan nasib mereka. Kejayaan Jepun ini telah menggemparkan negara-negara Asia dan melemahkan kepercayaan mereka bahawa kuasa barat tidak boleh dikalahkan. Padahal kuasa barat tidaklah sekuat seperti yang disangka. Kejayaan Jepun ini membuktikan bahawa sebuah negara Asia boleh menjadi kuat melalui perkembangan pendidikan dan teknologi moden. Sekarang kita melihat pula bagaimana pengaruh empat tokoh luar yang sedikit sebanyak membuka mata dan minda rakyat untuk bersatu menentang segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa asing. Gerakan revolusi Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen menimbulkan kesedaran nasionalisme. Beliau berjaya menewaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan sebuah negara republik. Gerakan 4 Mei 1919 di China memberi kesan kepada orang Cina di Tanah Melayu. Orang Cina di Tanah Melayu membentuk pertubuhan untuk memberi bantuan kewangan untuk menjayakan gerakan tersebut. Gerakan ini secara tidak langsung memberi perangsang kepada orang Cina menentang British di Tanah Melayu. Tokoh seterusnya Mahatma Gandhi di India. Idea perjuangan Mahatma Gandhi di India yang menentang British tanpa menggunakan kekerasan menjadi inspirasi pergerakan nasionalisme. Rakyat India telah menubuhkan persatuan-persatuan di Tanah Melayu bagi menentang British. Pada tahun 1937, Pandit Jawaharlal Nehru, pemimpin Parti Kongres India, telah menyampaikan ucapan kepada orang India di Kuala Kangsar semasa beliau melawat Tanah Melayu. Ucapan beliau secara tidak langsung telah memberi
kesedaran di kalangan orang India supaya menentang British di tanah Melayu. Presiden Soekarno telah menyemarakkan usaha menentang penjajah di negara kita. Pelajar-pelajar MPSI, Maktab Perguruan Sultan Idris, sangat terpengaruh dengan ideologi dan perjuangan beliau melalui Parti Nasional Indonesia, iaitu perjuangan anti penjajahan. Semasa penubuhan parti tersebut, ramai dari kumpulan ini menyertainya sebagai ahli-ahli sebarang laut. Ibrahim Yaakob salah satu pelajar MPSI. Beliau ingin menubuhkan kesatuan politik dengan Indonesia dalam satu gabungan yang dikenali sebagai Melayu Raya atau Indonesia Raya. Ibrahim Yaakob berhubung rapat dengan Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan dan mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan pihak British. Perjuangan John Rizal pula memberi kesedaran kepada penduduk di tanah Melayu untuk bangkit dari terus dikuasai oleh kuasa asing. Dengan ini cikgu berharap pelajar-pelajar semua faham tentang tajuk ini dan dapat menyenaraikan 6 faktor penggerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Dalam 6 faktor ini, peranan pengaruh luar merupakan faktor penting kebangkitan nasionalisme Melayu. Disebabkan pengaruh luar ini, timbul persatuan Melayu pada tahap-tahap berlainan.